Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali penonton secara maya dalam Forum Perniagaan PKS BH 2021. Terima kasih kepada penonton yang masih lagi bersama kami sejak pagi tadi, forum yang pertama tadi. Jadi kita akan meneruskan lagi dengan forum yang kedua bersama saya Fazilah Hani Harun dengan tajuknya Mendepani Cabaran Baru dengan Pendekatan Baru. Sebelum itu, saya ingin memetik satu kata-kata semangat yang dinyatakan oleh pejuang rentap Agi Hidup, Agi Ngelaban. Selagi hidup, selagi itu melawan. Juga daripada jutawan usahawan Cina Jack Ma, katanya jangan menyerah. Hari ini sukar, esok mungkin lebih buruk. Tetapi lusanya akan lebih indah. Jadi kata-kata ini mungkin boleh kita ambil untuk menyuntik semangat usahawan PKS supaya tidak mudah menyerah. Dan selepas dibadai pandemik dan berdepan pelbagai cabaran yang menjelma. Jadi iltizam dan terus kekal bersaing ini akan dikupas dengan lebih lanjut lagi oleh para panel kita sebentar saja lagi. Dan untuk itu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada panelis forum kedua pada hari ini, iaitu saudara Zahil Zuslaini, Ketua Penerapan Perniagaan Digital Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Seorang yang banyak ilmu yang saya pasti mengenai digitalisasi kepada PKS yang ingin dikongsikan pada petang ini. Ya, Cik Zahil, apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar Datin Sri? Apa khabar? Alhamdulillah. Happy to be. Okey, boleh dengar ya? Jelas? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. Juga bersama-sama saya pada petang ini bersiaran secara maya ialah Encik Zulkarnain Abdul Razak, Ketua Jualan dan Pengurusan Akaun Perniagaan Selcom Axiata Berhad, seorang profesional dengan latar belakang pendidikan dalam bidang perakaunan. Beliau terlibat dalam pelbagai portfolio komersial yang tertumpu kepada usaha melonjakkan value proposition organisasi yang diwakilinya melangkaui asas tradisi dalam menyelesaikan permasalahan kompleks di pasaran. Beliau juga berpengalaman selama lebih 25 tahun di dalam bidang pemasaran dan jualan, pengurusan produk dan solusi, pengurusan akaun, merentasi agensi korporat, kerajaan serta PKS. Jadi saya ingin ucapkan selamat datang kepada Encik Iskandar. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, dan speaker ketiga pada forum hari ini ialah Datuk Dr. Ahmad Ramzi Muhammad Zubir, pengasas dan juga CEO Delivery Ghost Kitchen Sdn Berhad, berkelulusan PhD dari Universiti Edinburgh, United Kingdom dalam bidang perancangan strategik. Beliau berpengalaman berkhidmat di sektor kerajaan dan swasta di United Kingdom dan Malaysia sebelum menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Antara jawatan yang pernah disandang beliau adalah Setiausaha Politik kepada Menteri Besar Terengganu, Pegawai Khas Pengerusi MARA dan Pengarah Eksekutif Dale Carnegie Malaysia. Beliau juga adalah pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Planet Mahir Sdn Berhad dan juga Klinik Kopitiam Malaysia. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua panel-panel kita yang hadir bagi berkongsi wacana pada hari ini. Baik, jika pagi tadi kita telah mendengar mengenai survival PKS, saya sempat juga mengikuti forum pada pagi tadi yang saya kira agak menarik, agak hangat juga ya, Datuk Encik Zuhil dan juga Encik Iskandar. Jadi jika pagi tadi kita membincangkan soal survival, kali ini kita akan berkongsi pula pendekatan baru yang perlu diambil dalam mendepani cabaran terhadap PKS ini sebagai satu persediaan kelangsungan bagi usahawan PKS. Baik, sebelum kita teruskan dengan perbincangan bersama panel, apa kata kita saksikan dulu video ini. Dunia yang ligat berputar terhenti seketika apabila dikejutkan dengan serangan virus maut yang mengancam segala aspek kehidupan alam sejagat. Hampir 2 tahun pandemik melanda, Malaysia juga tidak terkecuali menerima tempias impak COVID-19. Dalam memilih di antara nyawa dan ekonomi, akhirnya kerajaan memutuskan untuk melaksanakan penutupan penuh total lockdown sektor sosial dan ekonomi di seluruh negara. Langkah Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan COVID-19 telah menyebabkan penurunan prestasi semua sektor ekonomi. Krisis kesihatan yang berpanjangan disebabkan pandemik COVID-19 telah mempengaruhi ekonomi Malaysia, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS.
namun demi nyawa manusia, mereka akur. Menurut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, keluaran dalam negara kasar KDNK PKS bagi tahun 2020 menyusut 7.3%, lebih tinggi berbanding kemerosotan KDNK Malaysia dan KDNK bukan PKS yang mana masing-masing mencatatkan negatif 5.6% dan negatif 4.6%. Sejak 2004, ini merupakan kali pertama prestasi KDNK PKS lebih rendah berbanding KDNK Malaysia dan KDNK bukan PKS. Sumbangan KDNK PKS mengecil kepada 38.2% pada tahun 2020 dengan nilai ditambah sebanyak 512.8 bilion berbanding 38.9% atau 553.5 bilion pada tahun sebelumnya. Sektor ini menyumbang kepada keseluruhan KDNK pada tahun 2019 sebanyak 38.9% berbanding 38.3% pada tahun 2018. Pada tahun 2020, dengan ekonomi keseluruhan Malaysia menguncup sebanyak 5.6%, PKS turut menerima kesan apabila diunjurkan menguncup pada kadar 5.4% setelah mengambil kira gelombang ketiga jangkitan COVID-19 yang berlaku pada separuh kedua tahun 2020. Kepentingan PKS dalam ekonomi negara juga dilihat dari sudut guna tenaga. Pada tahun 2020, berlaku penurunan yang lebih besar guna tenaga PKS berbanding pengurangan guna tenaga nasional yang menunjukkan PKS lebih terkesan akibat pandemik. Guna tenaga PKS mencatatkan penurunan 0.9% kepada 7.3 juta orang pada 2020, meliputi 48.0% daripada guna tenaga nasional pada tahun sebelumnya, iaitu 48.4%. Dek badai pandemik, ratusan ribu PKS terkesan. Kelangsungannya juga ada yang nyawa-nyawa ikan. Kajian oleh Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Malaysia pada Ogos lalu mendapati 200,000 perniagaan berpotensi untuk ditutup sepenuhnya jika sekatan pergerakan yang masih dilaksanakan sehingga akhir tahun ini. Kesannya, berjuta diancam hilang pekerjaan bagi yang digaji oleh PKS, mengambil kira jika setiap PKS mempunyai 5 orang kaki tangan secara purata. Data-data yang membimbangkan buat PKS negara terus dicongak. Daripada lebih 1,000 responden yang terlibat dalam kajian itu, seramai 47% menutup operasi disebabkan pelbagai perkara lain seperti penurunan pendapatan, ketiadaan jualan, perniagaan berada dalam kategori perkhidmatan tidak penting dan penurunan aliran tunai yang drastik. 58% responden juga akan mengambil langkah memberhentikan pekerja jika keadaan berterusan. Di Dewan Rakyat September lalu, dinyatakan kajian impak kawalan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 ke atas lanskap usahawan di Malaysia pada 15 hingga 28 Jun lalu mendedahkan sebanyak 37,415 perniagaan gulung tikar berikutan terkesan akibat pandemik COVID-19. Sebanyak 26,007 daripada jumlah itu terdiri daripada usahawan mikro, manakala 2,738 lagi ialah PKS. Namun, bagaikan ada sinar di hujung terowong buat PKS tempatan, terutama usahawan mikro. Kebenaran merentas negeri yang bermula 11 Oktober lalu memberi nafas lega buat PKS dalam norma baharu perniagaan. 2 tahun mengharungi gelombang, usaha perlu dipertingkat untuk pemulihan. Forum Perniagaan PKS Berita Harian selama 2 hari ini bakal mencungkil cabaran dialami PKS, mengenal pasti solusi, digitalisasi dan pelajaran diambil daripada pandemik. Pelbagai kisah jatuh, bangun dan iltizam usahawan PKS akan dikongsi bersama semua panel jemputan termasuk daripada mereka yang arif dalam mencorak PKS negara. Untuk mencetus aspirasi dan misi PKS pasca pandemik, apapun badai melanda, PKS harus terus diperkasa. Kembali bangkit bersama.
Baik, itu tadi sedikit latar belakang mengenai PKS dan cabaran yang terpaksa dihadapi sejak pandemik COVID-19 melanda. Baik, kita akan terus saja ke soalan yang pertama bersama Encik Iskandar dahulu. Jadi Encik Iskandar, ya, dunia digital semakin maju ke depan dan pandemik COVID-19 ini telah menunjukkan kepentingannya dalam dunia perniagaan, ya Encik Iskandar. Jadi ini dibuktikan oleh satu analisis yang dilakukan oleh Masons Small Medium Business Technology Forecaster yang menjangkakan pulangan tinggi kepada sektor telekomunikasi ini. Jadi bagaimana Celcom sebagai syarikat gergasi telekomunikasi boleh membantu dalam dunia remote business ataupun remote customer ini, Encik Iskandar? Silakan. Terima kasih Datin Seri. Assalamualaikum kepada rakan-rakan panel, Datuk Cik Mak Zail. So bila tadi soalan tadi dia mention about pulangan tinggi, pulangan tinggi itu bermakna apa ni, kita punya tanggungjawab pun agak besar jugalah. So sometimes bila orang tengok pulangan tinggi tu tengok pada profitability, tapi tanggungjawab pun besar jugalah sebagai sektor service provider. So Celcom selebih 3 dekad dalam industri telekomunikasi. Sebenarnya kami telah melalui banyak fasa. Kalau Datin Seri ingat, dulu kita bermula dengan teknologi analog. Selepas tu kita beralih kepada 2G. And then HSDPA, 3G, sekarang kita semua dalam era 4G. Dan insyaAllah tidak lama lagi, hujung tahun ni kita akan beralih kepada era 5G. Pandemik telah banyak membuka wadah baru yang mendorong PKS untuk menerapkan kaedah digital sebagai norma operasi perniagaan mereka. Tidak dapat tidak ianya harus dibuat kerana itulah arah tujunya. Seperti yang mana saya katakan tadi, dari segi digital pun kita sudah beralih daripada analog dan tidak lama lagi kita akan arah ke 5G. So arah tuju dia memang ke arah digital. Namun sentimen di kalangan PKS nampaknya agak bercampur baur, di mana jargon ataupun terminologi transformasi digital bagi pengendalian PKS ini seperti yang diwawarkan kedengaran agak gah, agak mega. Dan ini menyebabkan usahawan PKS terutama sekali mikro memperlihatkan sedikit rasa reservation kerana jargon digital ni agak asing bagi mereka. Mereka mungkin belum bersedia dari segi mindset, daripada segi skillnya, daripada segi peralatannya. Maka ini adalah persoalan pokok yang harus diberi perhatian agar pendekatan kita menjadi lebih holistik, lebih meluas kepada semua segmen PKS, iaitu mikro, kecil dan sederhana. Seperti yang saya sebutkan tadi, Datin Seri, Celcom selama 33 tahun telah mendepani revolusi teknologi ini dalam konteks digital digital ini. Sebenarnya kami telah memulakan usaha strategik ini sebelum datangnya pandemik lagi. Kami juga telah menyiapsiagakan solusi-solusi digital untuk kegunaan PKS pada waktu sekarang. Sebenarnya turning point dia, Datin Seri dan rakan-rakan panel yang lain, adalah pandemik ini. Kerana situasi telah memaksakan PKS mencari kaedah baru untuk meneruskan perniagaan mereka. Maka evolusi penggunaan digital yang agak suram pada mula-mulanya, tapi sekarang ni telah menjadi norma baru, the thing, benda yang harus diguna pakai untuk pelestarian perniagaan mereka. Langkah awal Celcom dalam membangunkan solusi-solusi digital ini berlaku sebelum pandemik lagi. Dan dengan itu telah meletakkan kami di posisi hadapan, yang mana semuanya telah tersedia untuk diguna pakai oleh seluruh PKS di Malaysia. Kami amat memahami kepayahan perniagaan PKS pada masa ini. Dengan itu, untuk memudahkan
penggunaan ataupun the journey, digital journey untuk sektor PKS dengan memberikan permulaan 3 bulan percuma untuk setiap solusi-solusi digital kami. Di samping itu, dengan status Celcom sebagai rakan perkhidmatan teknologi kepada MDEC, maka value proposition kami dalam membantu PKS telah dikuatkan lagi dengan penyaluran bantuan geran pengdigitalan penjana dalam tawaran pakej kami. So selain memberikan 3 bulan yuran percuma, 3 bulan pertama yuran percuma, di samping itu Celcom juga membantu PKS dengan 30% geran penjana ataupun up to RM3,000 untuk tahun pertama yuran. Baik. Dan itu tadi antara yang ditawarkan oleh Celcom lah kepada PKS ya. Encik Iskandar, baik, balik kepada Encik Zahir pula. Seperti yang Encik Iskandar katakan tadi, hala tuju sekarang adalah kepada digital. Nak ke tak nak, kita terpaksa terima dengan berdasarkan keadaan pada ketika ini. Jadi apakah, mungkin bagi Encik Zahir ya, apakah inisiatif pendigital yang dipacu oleh MDEC ini yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat dan juga perniagaan khususnya PKS di Malaysia? Silakan Encik Zahir. Okay, terima kasih Datin Sri, rakan-rakan panelis semua. So, saya sebenarnya di Kuala Terengganu, di Terengganu ni baru sampai, tapi I'm more than happy to be here. But untuk jawab soalan Datin Sri tadi tu, macam ni lah. Kalau di MDEC sekarang ni, kita ada banyak program-program yang berkaitan dengan mendigitalisasikan perniagaan ataupun it's not limited to perniagaan sahaja, tapi pada seluruh Malaysia. Akan tetapi dari bawah kawalan selia saya, which is Business Digital Adoption punya department ni, kita ada 2 program khusus untuk membantu rakan-rakan PKS kita untuk faham dulu apa itu digital, and then they can plan for the next way forward lah. So 2 program yang saya sebutkan tadi itu adalah 100 Go Digital Coaching Workshop dan juga SME Digital Accelerator. Jadi kita punya aspirasi, kita punya objektif adalah sama, hanyalah untuk meningkatkan kesedaran rakan-rakan PKS kita ni tentang pentingnya pendigitalan itu dan apa digital somehow can help you to benefit your business lah. Tapi apa yang membezakan 100 Go Digital Coaching Workshop dengan kita punya SME Digital Accelerator ni, SME Digital Accelerator ni dia lebih dia punya pendekatan tu adalah berbeza. Yang mana kalau saya boleh guna dalam bahasa yang mudahnya, dia lebih intim. Bila saya sebut intim ni, imagine yourself going to a university, we send you into a crash course for 3 months. Dan dalam masa 3 bulan tu kita akan ajar PKS ni untuk perkara-perkara yang boleh membantu mereka lah. Not only that, kita juga identify dia punya punca permasalahan dia. Sebab kadang-kadang bila orang sebut pasal digital ni, dia macam tabu lah, dia macam takut sangat. Macam Tuan Iskandar cakap tadi lah, because tak ada kesedaran kan. Jadi program-program ini adalah dibentuk khusus untuk kita build up dia punya awareness dulu, and then from there, then we take baby steps lah kan. Itu program-program yang ada di MDEC. Tapi macam saya tegaskan tadi, nyatakan tadi, ini adalah program-program yang di bawah kawalan seliaan saya. Masih ada lagi banyak program-program lain di MDEC. Okey, terima kasih Datin Sri. Baik, itu 2 program yang antara 2 program lah yang daripada banyak lagi program yang di bawah MDEC ya, Cik Zahir. Baik, balik kepada Datuk ya Datuk. COVID-19 telah mengubah landscape perniagaan secara menyeluruh. Ramai yang terkesan, ramai usahawan yang terkesan dan ada yang juga yang terpaksa gulung tikar. Jadi Datuk sendiri ketika pandemik melanda, Datuk sebagai master franchiser bagi rangkaian restoran Kilini Malaysia terpaksa menutup semua 15 cawangan rangkaian restoran itu ya Datuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Datin Sri Fazilah, Encik Iskandar daripada Celcom dan Encik Zuhail, apa nama, tak ingat nama, daripada MDEC ni. Duduk Terengganu. Zahir.
Jadi apabila pandemik melanda negara pada tahun lepas, seperti mana perniagaan-perniagaan lain, kita juga terkesan ya, perniagaan F&B ini. Tapi di dalam mana-mana situasi pun, apa-apa bisnes sekalipun, kita harus sentiasa belajar, sentiasa mengkaji, selalu buat research. Jika berlaku macam ni, macam apa respon kita? Kalau berlaku macam ni, apa kita nak buat? Kerana itu kita kena cepat dan kita kena bersikap terbuka, kena open-minded. Kita tak boleh terlalu sentimental, mentang-mentang kita ada kedai banyak, mentang-mentang kita ada kedai dekat KLCC, dekat KLIA, kat mana ke, kita tak nak tutup. Sebab itulah legasi kita kononnya. Sebab perniagaan ni it's all about money, it's all about cost. Kan? Jadi kalau kita perlu sacrifice, kita perlu korbankan, kita korbankan untuk stop the bleeding. Untuk nak berhentikan dari terus rugi. Kerana itu apabila COVID-19 melanda negara pada tahun lepas, tak silap saya bulan Februari, bulan Mac, kita mengambil keputusan untuk tutup semua cawangan kopitiam kita. Dan kita buat research apa yang perlu kita buat. Kerana itu kita menukar bisnes model kita, tak boleh lagi dah buat retail, kena bayar sewa mahal, kena hire staff ramai-ramai. So kita buat satu centralized kitchen yang kita namakan sebagai ghost kitchen. Dia central kitchen kat dunia ni ada 6 konsep semua sekali, dan yang terbaik yang kita rasakan yang boleh kita implementasi adalah konsep ghost kitchen, di mana bukan setakat kita saja yang boleh berniaga, kita boleh juga tolong usahawan-usahawan lain. Sekarang ni ada 4-5 brand lain yang bersama dengan kita. Kita melabur dalam buat central kitchen ni, dan kita buat delivery saja melalui platform-platform service provider yang ada di Malaysia lah. Jadi itulah cetusan idea dia, mana kita belajar daripada apa yang berlaku di dunia, apa yang telah orang buat, apa yang terbaik yang kita boleh implement. Dan berapa lama jangka masa tu Datuk, bila Datuk Datuk memutuskan untuk tak boleh dah secara retail perlu beralih kepada ini? Berapa lama masa yang diperlukan sejak pandemik tu? Kita buat research tu tak lama, dalam sebulan dua. Kita tahu dah tidak, kita harus prepare for the long term. Kita harus bersedia untuk jangka masa panjang. Kita tak tahu pandemik tu bila berakhir. Dan it's true enough, dan memang betul. Mengambil masa 1-2 tahun untuk pandemik ni untuk hilang. Kerana itu kita ambil masa 2-3 bulan untuk polish the idea, mengambil masa lagi untuk kumpulkan modal, dan alhamdulillah ada Salcom, ada Etis crowdfunding yang berikan modal pada kita, ada MDEC yang bagi kita kemudahan untuk dapatkan grant digital dan sebagainya. Maka dengan itu kita hanya tunggu masa, dalam masa 6 bulan kita terus lancarkan DGK ni, Delivery Ghost Kitchen. Baik, sangat menarik ya konsep Delivery Ghost Kitchen ini. Kita akan membincangkan dengan berlanjut lagi mengenai itu sebentar lagi. Baik, saya ingin bertanyakan kepada Encik Iskandar pula mengenai usaha Salcom dalam membantu PKS ini. Jadi Encik Iskandar, Salcom ada menyediakan platform bagi membolehkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKS ini beralih ke arah digital dan untuk berdepan dengan norma baru disebabkan pandemik COVID-19 ini. Jadi mungkin Encik Iskandar boleh kongsikan rancangan untuk membantu PKS ini. Terima kasih Tan Sri. Saya betul petik apa yang Datuk Ramzi katakan tadi kan. Perniagaan ni is all about money. So when you talk about money, it's always about your cost, how to efficiently manage your cost, and then lagi satu macam mana you nak increase in your sale. So that is business is all about. So kami di Salcom, kami telah menjalankan kaji selidik di kalangan pelanggan-pelanggan PKS kami untuk mendapatkan perspektif yang menyeluruh akan kepayahan dan keperluan mereka dalam keadaan sekarang. Mereka menghadapi fenomena yang teruk, kejahatan jualan yang sangat teruk, kos operasi yang meningkat, dan untuk menangani semua apa yang kita kata pain point ini, maka mereka menyatakan keperluan yang tinggi untuk beralih ke arah dua perkara. Satu, pendigitalan operasi perniagaan bagi menurunkan kos. Dan nombor dua,
pengdigitalan pemasaran mereka untuk meningkatkan jualan. So saya petik balik tadi apa Datuk Ramzi kata, to efficiently manage cost dan juga menaikkan jualan kita. Dengan maklumat yang kami perolehi melalui proses design thinking kami, kami telah mengenal pasti akan keperluan membangunkan solusi-solusi yang tuntas bagi memenuhi keperluan dua perkara yang saya sebutkan tadi. Solusi yang kami bangunkan tidak perlu canggih ataupun berteknologi tinggi. Cukup sebagai langkah pertama untuk PKS dalam melakukan transformasi digital mereka, dan bermula dari itu maka ianya boleh dikembangkan kemudian kepada solusi-solusi yang lebih canggih. Solusi-solusi digital asas kami begitu user friendly, yang mana contoh dia untuk pemasaran, kita dah selalu pakai SMS. Kita punya SMS broadcast untuk tujuan pemasaran. Kita ada location based service, di mana kalau pengguna ataupun sektor PKS melanggan daripada Celcom, bila mana ada pelanggan-pelanggan yang memasuki kawasan-kawasan perniagaan, mereka akan mendapatkan message dalam bentuk SMS, dalam bentuk email, dalam bentuk media sosial. Kami juga ada bekerjasama dengan rakan strategik Avana, yang merupakan satu platform yang boleh mewawarkan tawaran satu-satu produk kepada semua medium digital. Dari segi pengdigitalan operasi perniagaan pula, kami membangunkan solusi seperti HR Business Suite untuk digital payroll. Kami bekerjasama dengan Microsoft untuk mempromosikan penggunaan Microsoft 365, e-bookkeeping yang juga dikenali sebagai messenger cloud, yang baru-baru ini kami baru lancarkan fleet management service yang boleh membantu melancarkan operasi perniagaan PKS. Tapi kami tidak berhenti di sini. Kami mempunyai perancangan yang besar untuk mengembangkan julat solusi kami dengan elemen-elemen teknologi yang lebih advance. Seperti saya katakan pada mula tadi, kita teknologi ini dia perubahan amat pantas. Dahulu kita bermula dengan teknologi analog, dan tak lama lagi insya-Allah kita akan masuk 5G. So kita kena selalu bersedia, dan sini Celcom mengambil tanggungjawab itu untuk menyediakan solusi-solusi yang bersesuaian dengan keadaan semasa. InsyaAllah. Baik, dan kita dan usahawan PKS juga, mereka harus keep up lah with the apa yang pendigitalan ini. Mereka harus bersikap terbuka dan belajar lebih lagi mungkin untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar pada masa kini, ya, Cik Iskandar. Jadi, ya, baik Encik Zahil, ya, bagaimana pula dengan inisiatif MDEC akan memanfaatkan, bagaimana inisiatif ini akan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital ke arah pendigitalan perniagaan ini, Encik Zahil? Okay, terima kasih Datin Sri. I mean, it's a very good question, but to begin with, kita kena faham dulu kita punya konteks of PKS di Malaysia ni, or business as a whole in Malaysia. Kalau kita tengok dekat PKS ni, I think 90% or 90% adalah PKS, right? Businesses in form of business. Betul. So, and then in terms of kita nak digitalizekan dia orang ni, sometimes yang macam Encik Iskandar cakap tadi, dia tu kadang-kadang a little bit, how do I say this, takut, tak tahu nak buat macam mana, kan? So, that's the reason why our program are designed in such a way so that we can advocate and also educate these people to actually learn and be aware of what digital can actually be. So, kalau kita nak cerita pasal inisiatif, I ada nampak tadi some of the question kan daripada rakan-rakan PKS kita, viewers tadi, dia ada tanya apa lagi program dekat MDEC semua. Jadi saya nak cakap, kalau saya nak cerita pasal program MDEC pada masa ini memang panjang lah. Jadi kalau untuk rakan-rakan PKS nak dapat tahu lebih lanjut mengenai program-program kita ini, mungkin mereka boleh pergi dekat kita punya website dekat mdec.com.my. Jadi saya ingin sentuh sikit about
digital economy as a whole. I think recently kita punya kerajaan ada melancarkan rangka kerja ekonomi digital Malaysia, which is My Digital kan, dan kita punya sasaran itu adalah untuk mendapatkan 800,000 PKS bergerak ke arah digitalisasi. Yang satu bukan sasaran yang mudah, tetapi dengan adanya program-program ini yang dapat membantu PKS dan pada hasilnya, the final output, we can move the needle untuk improve the economy of the nation as a whole. Baik, baik, Encik Zahir. Jadi ada macam untuk mereka yang mungkin tak berapa mahir dalam penggunaan digital ini, ada program-program yang tertentu untuk mereka lah, MDEC boleh bantulah. Ya, Encik Zahir. Kalau saya boleh tambah Datin Sri, kita punya program tu dia dikategoriskan atau dikategorikan based on kita punya digital maturity. Kepekaan kita berkenaan dengan digital itu. Contoh kalau orang tu baru dalam digital, kita tak naklah kita cerita pasal digital automation, benda-benda yang besar, mahal. We start with small one, macam digital present, benda-benda senang. Bayaran tanpa tunai, kan? So benda-benda macam tu, kita punya program ni banyak cluster. Dia macam tailored to their needs lah, mana yang diperlukan, yang mereka perlukan. Baik, Datuk ya, ramai pengusaha PKS di luar sana yang masih lagi tercari-cari atau masih mahukan perniagaan mereka untuk bangkit kembali ya Datuk. Dari pengalaman Datuk sendiri, mungkin Datuk boleh kongsikan manfaat geran digitalisasi dan pakej yang ditawarkan oleh Celcom ini Datuk. Ya, terima kasih Datin Sri. Di Celcom tu dia banyak pakej ya. Mungkin saya tak boleh nak beritahu semua. Maybe Cik Iskandar lebih arif tentang perkara ini. Tapi yang kita gunakan di Delivery Ghost Kitchen ni adalah di mana pakej yang kita ambil bukan setakat untuk mendigitalisasikan perniagaan kita, tetapi how we engage the customers. Bagaimana kita mendekati dan membuat pemasaran marketing kepada customer lah. Kerana itu ada Cik Iskandar beritahu tadi tentang pakej yang ada Avana, di mana membolehkan kita melakukan digital marketing, pemasaran digital menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan platform kita sendirilah, website ke, microsite ke dan sebagainya. Sebab semua orang guna Facebook, semua orang guna social media sekarang ni. So yang Cik Zuhail cakap tadi, we have to be there lah. Kalau kita tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada website sendiri dan sebagainya, maka we are not there at all, right? And then package yang kedua adalah kita nak juga our back end ni, perniagaan kita ni selari dengan perkembangan yang berlaku. Kerana itu point of sale kita kena digital. Di DGK, di Delivery Ghost Kitchen ini, semua kita dah digitaliskan, point of sale kita, accounting kita, RFP kita. Dan selain daripada data, orang tahu biasa package digital ni nak ambil data, nak ambil connectivity, nak ambil internet kan, nak pakai internet. Sebenarnya lebih daripada itu adalah bagaimana untuk kita buat sale, untuk kita berniaga. That's the most important thing. Sekarang ni kita belajar bagaimana nak berniaga menggunakan WhatsApp sahaja. Itu pun ada package yang ditawarkan. Jadi banyaklah bantuan-bantuan dalam grant digital yang kita dapat daripada Celcom. Terima kasih Celcom, terima kasih MDEC. Baik, jadi dia ada dua lah, jadi macam mana nak engage dengan customer dan juga untuk sales ya, untuk buat sales yang package yang disediakan oleh Celcom ni. Jadi sebelum kita mengikuti lagi perbincangan ini, forum kedua perniagaan PKS BH 2021 ini, saya ingin mengajak penonton yang sedang menonton secara maya untuk terus mengikuti kami di platform Metro, Facebook dan juga YouTube BH. Mungkin jika anda ada persoalan, nak komen ataupun sebarang persoalan, anda boleh kemukakan dan insya-Allah saya akan kemukakan kepada para panel kita sebentar lagi. Jadi seperti yang Datuk katakan tadi, mungkin ramai yang di luar sana tak sabar-sabar nak tahu apa pakej-pakej yang disediakan oleh Celcom ini, Encik Iskandar. Ada kempen Celcom Business Reimagine SME for Tomorrow
dengan Celcom Business Suite dan inisiatif penjana, banyak lagi program-program yang telah dijalankan. Jadi ada tak jangka masa tempoh untuk usahawan PKS ini dibimbing ataupun mungkin ada yang macam dah nak nyawa-nyawa ikan baru mereka akan dibantu atau untuk bangun kembali atau bagaimana? Terima kasih Datin Seri. Saya sukalah memetik apa yang Datuk Razi katakan tadi, dan Encik Zahil kata perniagaan ni dia ada beberapa fasa kan. Ada beberapa fasa, fasa permulaan, fasa pertengahan ataupun fasa dah advance. So kita punya bantuan, kita punya solusi juga haruslah bertepatan dengan kehendak PKS semasa. So suka saya nyatakan di sini, baru-baru ini kami telah lancarkan satu kempen SME Business Suite. So SME Business Suite ini adalah langkah kami untuk membantu PKS dalam membantu mereka ke arah transformasi digital. So, kami adunkan solusi kami dengan pakej mudah alih yang ditawarkan kepada PKS. So banyak PKS ni bila dia gunakan mobile phone for example. So kita tak tahu actually sekarang ni kita pun sebenarnya dah menggunakan teknologi digital tu. Sebelum pandemik kita gunakan phone kita untuk pemasaran barang-barang kita gunakan phone kita untuk membuat bayaran. Akan tetapi bila pandemik melanda negara kita bulan 2, bulan 3 tahun lepas. So ada di kalangan PKS yang tersepit, tidak tahu macam mana untuk keluar daripada pandemik ni. So bila kami lihat the pain point of the PKS ni, ketika itu kami baru-baru ni telah melancarkan satu kempen di mana kami memberi 3 bulan percuma untuk sektor PKS mula bertapak untuk mendigitalkan operasi mereka. So 3 bulan ni, bila kata 3 bulan ni kami ambil inisiatif yang di mana bank-bank di Malaysia lakukan. So bila kita kata moratorium, semua orang tahu apa moratorium, kan? So moratorium 3 bulan, 6 bulan. Tapi di Celcom ni, moratorium ni kalau kita faham, dia cuma delayed payment. You still kena bayar. Cuma delayed. Tapi di Celcom bila kami lancarkan kempen SME Business Suite ni, 3 bulan tu adalah percuma. So tak perlu bayar apa-apa. 3 bulan pertama tu? Ya, betul. So tujuan kami nak remove the barrier of entry. So bila PKS ni kadang dia tak tahu, dia saya nak cuba tapi saya tak berani. Betul ke solusi yang harus saya gunakan? So, tapi bila try dulu. Betul. So bila kami remove the barrier of entry, selama 3 bulan dia tak payah fikir. So selama 3 bulan dia boleh gunakan solusi-solusi daripada Celcom. At the same time kami juga menawarkan trading. Kami juga bekerjasama dengan Datuk, kami juga bekerjasama dengan MDEC untuk sentiasa memberi kursus-kursus khas. And then lagi satu, seperti yang dimention oleh Cik Zahil dan juga Datuk, kami ada geran penjana. Di mana PKS dengan hanya melanggan pakej-pakej kami dan juga solusi-solusi kami, di samping mendapat 3 bulan pertama percuma, kami juga membantu PKS untuk memohon geran penjana. So geran penjana ni 30% daripada 12 bulan yuran pertama ataupun sehingga RM3,000. Saya juga suka memetik apa yang Datuk mention just now. Sekarang ni teknologi pemasaran dah meluas. So orang pakai Instagram, orang pakai Facebook. Sekarang ni Facebook ni luas. So usaha kami dalam membimbing PKS ni sebenarnya dilakukan secara berterusan. Baru-baru ini kami telah menjalankan satu usaha sama dengan Facebook sendiri. Sudah 2 sesi dah kami buat untuk pelanggan-pelanggan kami. So bila kerjasama dilakukan dengan Facebook, banyak PKS
actually memang menggunakan Facebook sebagai satu media pemasaran. Tapi dengan mengadakan kerjasama dengan Facebook, Facebook telah mengajar sektor PKS cara-cara yang betul macam mana untuk mereka memasarkan produk mereka dengan menggunakan platform Facebook. And then kalau di sektor PKS di luar sana, dahulunya Puan Seri kena membayar $50 untuk satu sesi. Tapi dengan kerjasama Celcom dan Facebook, kami berikan percuma. Alhamdulillah, kempen community ini kami telah dapat feedback yang sungguh bagus dan insyaAllah kami akan teruskan ini pada masa-masa akan datang. Kami juga menjalankan beberapa program PKS dengan juga sektor kerajaan di mana kami lancarkan tak tertumpu di bandar-bandar besar saja. Kami juga melakukan di negeri-negeri baru-baru ni kami lakukan di Ipoh Perak, kami ada buat di Kuala Terengganu, baru-baru ni juga kami buat di Kota Kinabalu Sabah. So tak tertumpu kepada bandar-bandar besar. So tujuan kami untuk membantu sektor PKS di mana saja mereka berada, Datin Seri. Baik, itu tadi banyak sekali bantuan-bantuan ataupun package di bawah Celcom ini yang boleh membantu PKS. Jadi Encik Zahil, mungkin dengan usahawan PKS ni masih ada lagi yang mungkin agak masih tidak tahu lagi macam mana nak pergi yang mana satu, where to start, ataupun macam mana ataupun masih takut lagi untuk beralih ke arah digitalisasi ini. Jadi bagaimana nak merubah pemikiran bagi PKS ini yang tidak mahu mengadaptasikan penggunaan digital dalam perniagaan mereka, Cik Zahil? Terima kasih. So, a very good question. This is something that memang kita selalu terima lah. Selalu sangat dengar orang cakap ni digital lah. But there's so much that we can do as a government agency to help the other people. But at the end of the day, kalau orang tu sendiri atau business tu sendiri tak nak berubah, then we have to let go lah. To a certain extent, yes, we let go. So in order for us, before kita sampai ke stage yang kita nak tinggal di orang tu, dalam bahasa mudahnya lah kan, I hope I can use that kind of language. But there are programs that I've already mentioned. But saya nak kupas sikit atau touch sikit about pemikiran PKS ni. Bila kita nak cakap pasal pendigitalisasi of a business or operation as a whole, kita selalu fikir yang pengurusan sahaja yang perlu untuk berubah and ada that mindset or thinking untuk pergi ke arah digital ni. Padahal I think satu lagi komponen yang sangat penting yang selalu orang lupa is actually the pekerja. So kalau pengurusan nak berubah, nak buat ni, nak buat itu kan, nak go digital, and if the penerimaan daripada sudut pekerja atau staff tu sendiri tidak kukuh dan usahanya agak sukar kan, susah kan. Jadi untuk mendapatkan output ataupun hasil yang terbaik adalah lebih bagus sekiranya pihak pengurusan dan pekerja itu dapat sama-sama faham dulu apa itu digitalisasi, supaya bila kita nak buat some changes or transformation ni lagi mudahlah, because it involve a lot of parties or stakeholders kan. So saya harap jawapan saya menjawablah soalan tadi. Macam Encik Zahil sendiri, program-program ni dia melibatkan semua pekerja daripada pengurusan hingga ke pekerja, bukan pengurusan saja yang attend program-program ni, kemudian semua sekali pun boleh sertai program yang di bawah MDAC ni ya. Ya, jadi kalau saya boleh share sikit one of our story, kita ada buat satu program ni. So it's a free program. I think you guys should go and follow about this more on our website. Back to my story. This satu company ni, small company, 10 capacity pekerja dia dalam 10 orang je, 10 orang datang. So, itu menunjukkan sistem yang sangat baik daripada segi pengurusan dan juga pekerja, dan kita sendiri banyaklah pengalaman yang kita tengok yang mana bila satu company atau PKS ni datang secara ramai-ramai and actually get involved, dan dia punya hasil tu lagi bagus. Baik. Jadi kepada usahawan-usahawan PKS di luar sana, jangan takut-takut untuk mulakan
arah, orang kata take the first step lah untuk mungkin menghubungi MDEC dan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai program-program yang disediakan. Baik, Datuk, hampir 2 tahun dah konsep istimewa DGK ini setakat ini ya. Jadi boleh Datuk kongsikan progresnya dan mungkin Datuk juga boleh kongsikan perancangan digitalisasi ini seperti sistem tempahan meja secara maya, strategi omnichannel ini. Mungkin Datuk boleh ceritakan dengan lebih lanjut. Okay, terima kasih Datin Sri. Setelah 2 tahun ini kita dah banyak belajar. It's our learning curve actually. Dan kita sentiasa seperti mana yang saya beritahu tadi, kita harus terbuka untuk menerima perubahan-perubahan yang berlaku demi kerana perniagaan kita lah. Jadi pada bulan depan ni insya-Allah kita akan lancarkan platform baru kita, Orderlah DGK, di mana kita akan saksikan akan terdapat 300 DGK di seluruh negara. Mungkin Datin Sri akan tanya lah, sekarang baru ada 1 di Kota Damansara, bagaimana dengan cepat kita boleh berkembang menjadi 300. Sebenarnya ini adalah salah satu social business kita. Kalau kita berniaga syok sendiri, nak untung sendiri, tak tolong orang lain susah, kita buat tak tahu, maka kita tidak akan ada keberkatan dan kita tidak akan maju. 300 ini adalah usahawan-usahawan lain, kebanyakannya Bumi Putra, yang juga suffer macam kita. Yang juga teruk kena masalah pandemik inilah. Jadi mereka ini adalah independent brands. Mereka ini adalah peniaga kecil-kecilan, ada satu kedai itulah menjadi punca pendapatan dia. Isteri dia bekerja situ, anak dia pun bekerja situ, tiba-tiba kena tutup, tiba-tiba tak ada air, tiba-tiba kena pandemik. Nah, untuk mereka ini invest, melabur dalam platform, nak buat central kitchen, nak beli peralatan dan sebagainya, ini adalah satu benda yang agak besar bagi mereka. Nak beli smartphone pun tak mampu kadang-kadang. Terpaksa Celcom bantu, kan? Jadi semua 300 ni seluruh negara ni kita dah kumpulkan dan mereka bersetuju untuk berada dalam platform ini. Bulan depan 11 November kita akan lancarkan insya-Allah. Jadi simultaneously kita ada 300 DGK, 300 delivery ghost kitchen. Kita akan rebrandkan dia orang, kita akan tolong dia orang digitalkan sistem mereka, trainkan para pekerja mereka dan bagi latihan seperti mana Cik Skandari tahu tadi. Elemen ilmu tu, elemen skill tu kena ada. Kalau setakat gadget je canggih, sistem je canggih, tapi ilmu kita ditakut lama, skill kita takut lama, tak boleh. Maka telefon canggih macam mana pun, harga 4-5 ribu macam mana pun, kita hanya jawab call, kan? Kita hanya tahu jawab call, buat call. Tu saja. Seperti mana Cik Skandari tahu tadi, bagaimana kita nak buat duit dengan smartphone kita tu. Lagi mahal smartphone kita, lebih banyak duit yang kita kena, yang sepatutnya kita generate. Itu insya-Allah lah kita akan lakukan. Kita akan tolong usahawan ini insya-Allah dengan bantuan MDEC, dengan bantuan Celcom. Menarik sekali ya, Datuk. Baik, Cik Iskandar ya, sambutan rakan strategik Celcom ni dalam membantu SME. Saya ingin tanyakan, mungkin ada kriteria tertentu jenis-jenis perniagaan SME ataupun PKS ni yang diambil kira. Ada tak klasifikasi tertentu? Adakah PKS yang besar saja boleh mendaftar? Bagaimana pula dengan penjaja kecil, misalnya yang menjual nasi lemak di tepi jalan dan sebagainya? Mungkin untuk mereka juga ada sesuatu, Cik Iskandar. Terima kasih Datin Sri. Celcom, tujuan Celcom untuk membantu. So kami tidak letakkan sesuatu type of business untuk dibantu. So daripada sekecil-kecil perniagaan sehinggalah ke besar-besar perniagaan. Sebab sekarang ni kita bincang pasal PKS, tapi Celcom dah 3 tahun dalam bidang ICT dan telekomunikasi. So, kami punya solution ni meluas. So kami ada solution untuk sektor kerajaan, kami ada solution untuk sektor swasta, dan untuk sektor PKS kami merangkumi solusi kami daripada sekecil-kecil perniagaan di industri mikro sehinggalah kepada sederhana dan besar. PKS pun ada yang agak besar, ada juga yang listed. So kami punya ni meluas. So
macam mana kami bantu sektor-sektor PKS ini adalah dengan usaha sama kami. So baru-baru ini statistik mengatakan total sektor PKS ni number of business dah menjangkaui 1.1 juta. Oh, okey. 1.1 juta di mana 75% adalah sektor mikro. Lebihnya adalah sektor small and medium. So kami bekerjasama dengan badan-badan sektor-sektor PKS di NGO. Kami bekerjasama dengan Chamber of Commerce, Dewan Perniagaan. Pagi tadi ada rakan kami daripada Malay Chambers, Dewan DPMM. Kami bekerjasama dengan Chinese Chambers. Kami bekerja dengan persatuan penjaja kecil di setiap negeri. Kami juga bekerjasama dengan bank-bank. Just for your information, kami juga menjalankan rakan strategi yang akan kami ada yang telah kami lancarkan. Contoh sini saya suka mengatakan kami salah satu bank yang kami bekerjasama ialah Alliance Bank, dan insya-Allah tak lama lagi kami akan announce beberapa lagi rakan strategi kami daripada pihak bank. So untuk di sini juga saya suka nyatakan kami juga bekerjasama dengan rakan-rakan PKS kami seperti salah satu syarikat di bawah naungan Datuk Ramzi, Planet Mahir. So bila pandemik datang, something yang kita tak pernah buat. So it's a reset. Dulu bila kita nak buat promosi, kita datang, kita panggil orang datang, pejabat kita, kita panggil orang datang dewan, kita bagi penerangan. Tapi bila pandemik datang, kita tak boleh buat. So terpaksa lakukan secara virtual. So di sini kami juga berterima kasih dengan usaha yang kami jalankan dengan Planet Mahir. So alhamdulillah kita start dari bulan 11 tahun lepas. Tujuan untuk kami untuk membantu sektor PKS ni, kami jalankan live webinar macam sesi yang kita sekarang. Adakan Facebook live, kami adakan sesi Zoom, kami adakan Teams. Tujuan kami ialah untuk membantu. So kami run the campaign. Bila kita the good thing about this live or virtual webinar, kita punya reach tu meluas. Itu something yang kita belajar daripada pandemik ni. Walaupun pandemik ni lah banyak juga masalah yang kita hadapi, tapi the learning curve seperti Datuk mention tu very important. What do we learn from this pandemic? So we hope moving forward kita akan ada banyak lagi solusi-solusi yang kami boleh akan kepada sektor PKS. Dia berbeza. Baik. Macam tadi Datin Sri mention about jual nasi lemak. Dia jual nasi lemak ke, jual burger ke, macam Datuk dia run Delivery Ghost Kitchen ke, dia sama je. Pagi you kena check stock, betul tak? Bila you nak berniaga, you kena check nak jual burger, jual burger contohnya. You kena tahu burger ayam you ada berapa, burger daging you ada berapa. Nanti orang datang nak order, tak adalah dia dah order, mahal bang, dah habis, betul tak? Sebab tu kita adakan solusi-solusi seperti e-bookkeeping, macam mesin kira kita. So that bila kita berniaga pagi tu dengan menggunakan telefon kita sendiri, so kita transaksi direkodkan. So bila katalah kita jual nasi lemak daripada pukul 8 pagi sampai 10 pagi. So tak perlulah kita nak check kita punya buku kan berapa banyak penjualan, berapa banyak kos kita. Dengan menggunakan device, dengan menggunakan smartphone. So by the time kita dah habis, kita dah tahu dah berapa banyak jualan kita dan berapa banyak stok yang kita nak beli untuk perniagaan keesokan harinya. Baik, jadi bukan saja PKS yang besar ya, yang peniaga-peniaga kecil juga masih boleh memanfaatkan daripada package-package ini ya, Encik Iskandar. Baik, Cik Zahir,
sekiranya usahawan PKS ini tidak mentransformasikan diri mereka kepada digitalisasi ini, apa akan jadi kepada mereka? Kerana cabaran telah terbukti ya dengan sekatan perjalanan sebelum ini, PKP dan sebagainya. Semuanya memerlukan bukan sahaja ilmu di hujung jari, tetapi bisnes juga perlu berada di hujung jari pada masa ini. Jadi apa pandangan Encik Zahir? Jadi saya sebelum jawab soalan tu, saya nak bagi satu statement lah kan. I read this somewhere but I think it's good for me to share with you guys. Dia cakap ekonomi digital adalah masa hadapan dan masa hadapan itulah sekarang. Orang yang tak nak adopt digital lagi post pandemic, then they are at the losing side lah kan. Senang orang yang rugi. Sebab mana kata bila kita dalam keadaan pandemik ni dah jadi default mode kita untuk kita buat semua benda virtual. Jangan cakap pasal bisnes saja. Kalau saya ada anak saya pergi sekolah pun belajar secara online. So pembelajaran is not only on the business per se that you need to change kan, but the way you live your life. Even kita bekerja pun sekarang kita kerja daripada rumah kan. Jadi kiranya kita tidak mengikut peredaran atau perubahan atau kehendak semasa, which is that we need to be online rather than offline, dan rugilah kita. Contoh kan, saya ada satu PKS yang attend kita punya program. Dia dulu meniaga sate. So dia meniaga sate, dia punya radius di Langkawi tu hanyalah 5 km sahaja. Tapi masa pandemik, dia manage to sell out her sate ni throughout Malaysia. Why? Because they use the digital as a platform untuk dia market herself out there. So jadi kita dah macam-macam program yang kita ada, dah macam-macam success story yang kita cuba tampilkan kepada public untuk dia orang tengok, faham dan boleh nampak, oh okey, digital ni ada manisnya lah kan. Tapi kalau mana orang tu tak nak berubah juga, then that is where we need to make the hard decision and just leave them behind lah, Datin Sri. Jadi the future is now. Mereka perlu mengambil tindakan sekarang untuk berubah kepada pendigitalan ini ya. Jadi Datuk, dalam Planet Mahir ya, Datuk ada juga menawarkan kursus kepada PKS ini dan juga orang ramai untuk menguasai digital, IoT dan aplikasi perdagangan mudah alih. Berdasarkan enrollment itu mungkin Datuk boleh kongsikan apa antara kesukaran yang mereka hadapi untuk menguasai dunia digital dan teknologi baru ketika ini, Datuk? Ya, terima kasih Datin Sri. Seperti mana yang saya beritahu tadi, bahawa kalau kita seorang peniaga, usahawan, kita kena berani. Kita kena berani berubah, dare to fail. Kan? Walaupun kita tak sekolah tinggi pun tak apa, tapi kita sentiasa nak belajar dan cepat mengadaptasikan diri kita kepada perubahan yang berlaku di persekitaran kita tadi. Saya dapati apabila kita buat kursus educating people, educating the entrepreneurs ni untuk go digital, yang pertamanya maybe selepas 2 tahun pandemik ni kuranglah dia punya awareness. Itu yang pertama, awareness dia. Yang keduanya adalah dari segi macam saya cakap tadi, ilmu, knowledge dan juga skill dia. Yang kita kena retrain dia, retool dia, kena upskill themselves. Kena upskill, memperhebatkan lagi kemahiran kita, memperhebatkan lagi ilmu yang kita ada. Don't ever surrender, mengalah. Walaupun kita macam saya sebut tadi, sekarang we are nobody. Tapi it's not important who you are now. What's more important is what you want to be. Kan? Walaupun kita susah sekarang, walaupun kita tak pandai apa pun sekarang ni, tapi dengan tekad yang ada, perseverance kita, kesabaran kita, belajar dan terus belajar, insya-Allah hari esok tu akan lebih ceria dan menjanjikan masa depan lebih cerah pada kita. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, orang kata, Datuk. Datuk macam sangat positif ya, Datuk. Macam Datuk sangat positif dan sangat berfikiran positif untuk ni. Macam mungkin setengah orang macam rasa macam give up tapi Datuk macam sentiasa berfikiran positif meskipun dalam cabaran-cabaran yang melanda sekarang ni ya. Kerana apabila kita positif, kita akan dapat menarik positif energy, positif aura lain tu pada kita. Kalau kita asyik negatif, maka yang datang pada kita pun negatif lah. Betul. Dan Rasulullah pun dah sebut kan, kena always husnuzan. Husnuzan kepada bukan setakat diri kita, tapi kepada Allah Ta'ala.
Kalau kita usaha kerja siang malam, insya-Allah dia tolong kita lah. Tak boleh suuzon, tak boleh. Bersangka buruk tu tak dibenarkan dalam Islam pun. Baik. Satu nasihat yang saya kira sangat berguna sekali untuk usahawan PKS yang ingin bangkit semula dalam perniagaan mereka, ya. Baik, kita teruskan lagi dengan perbincangan mengenai keperluan yang mendesak kini dan saling kait perniagaan dan internet yang tampaknya menjadi halangan sekaligus merencatkan perniagaan PKS. Jadi kita nak tanyakan keperluan ini kepada panelis-panelis kita. Encik Iskandar, ya. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, pengguna internet meningkat pada tahun 2020 kepada 88.7% daripada 2018 87.4%, kenaikan 1.3% di waktu lockdown itu. Jadi pergantungan ini menunjukkan pergantungan kepada telekomunikasi ini amat penting sekali, Cik Iskandar. Jadi apa jangkaan Celcom dalam perancangan pemulihan negara dan kita sekarang sedang proses beralih kepada fasa endemik dan hidup dalam norma baru ni. Apa perancangan Celcom? Terima kasih Datin Seri. Kami menjangkakan endemik bermulanya satu situasi di mana kami panggil hybrid. So it's a hybrid between fasa baru. Maknanya it's a reset, it's something new that we have to do. Tetapi penggantungan kepada telekomunikasi itu dia akan konsisten. Jadi kami jangkakan walaupun tak lama lagi insya-Allah kita akan masuk ke fasa endemik di mana lebih banyak sektor-sektor perniagaan akan dibuka. Akan tetapi the digital journey of the business is ongoing. Dia kena selari dengan kehendak semasa. So walaupun nanti sektor-sektor perniagaan akan dibuka tak lama lagi, tapi kami jangkakan fasa inilah fasa baru di mana walaupun perniagaan secara face to face akan dibuka, akan tetapi the digital journey will still continue. Contoh dia, dulu sebelum pandemik kita jalankan perniagaan kita secara zahiriah, maknanya dia face to face. Buka kedai kita mungkin pukul 10 pagi, kita tutup pukul 8 malam. And then 8 malam sampai 10 pagi keesokannya tiada transaction, tiada perniagaan. Tapi dengan beralih kepada evolusi digital, di mana sekarang ni 24/7, because pengguna sekarang ni lebih pandai, pembeli lebih pandai. Macam juga dengan DJK, saya nak makan besok, saya boleh order malam ni, saya tak perlulah tunggu sampai besok pagi. Kan? So, kami jangkakan is hybrid. So kami menggesa sektor-sektor PKS yang mana belum berpindah ke arah digital, lakukan pengijrahan anda sekarang. Because saya jangkakan kepada sektor-sektor PKS yang telah bermula lebih awal. Mungkin mereka dah start tahun lepas, mungkin mereka sudah bermula pada awal tahun ini. Kami jangkakan perniagaan mereka akan berkembang lebih besar bila fasa endemik kita akan dibuka. So kita tak lari, mana dia? The online business will be there. Baik. Because perniagaan ni Datin Seri, dia kita nak manage cost, kita nak increasekan sales kita. So actually perniagaan ni dia tak ada had masa, dia run 24/7. Jadi seperti yang Cik Iskandar katakan tadi, kita harus bersedialah kita dalam peralihan fasa kepada fasa endemik ini, ya. Dan Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan kepada penonton yang sedang menonton secara maya ini, konsep perniagaan tradisional ni mungkin sekarang dah tak relevan lagi dah, Datuk. Jadi mereka perlu bersedia, ya, persediaan yang perlu dilakukan mereka dalam kita tengah beralih fasa ni buat usahawan PKS terutamanya.
Ya, terima kasih Datin Sri. Sebenarnya dia ada perumpamaan dalam bahasa Inggeris sekarang ni. Dia cakap go digital or go home. Okey. Sama ada you digitalkan perniagaan you ataupun balik awal. Orang Terengganu kata balik awal, go home lah. Kan tak payah berniaga lah. Di mana kok mana pun mau tidak mau we have to be digital. We have to digitalize ourselves, we have to digitize ourselves. Ada dua makna berbeza tu, digitalization dengan digitization. Saya bagi contoh digitization. Misalnya our statements, financial statements lah, rekod-rekod account kita lah, invoices kita lah, apa lagi, quotation kita lah, menu kita lah, semua itu perlu kita digitalkan. Kan? Sekarang ni kalau datang Kuala Lumpur misalnya, kalau orang Terengganu, orang Kemamang, orang Kemamang datang Terengganu nak order, tak ada menu dah di kedai makan tu. You have to scan, kan? Betul. Maka keluar menu tu because it's seamless touch, no touching, tak boleh sekarang ni pasal virus. Tapi kalau kita pergi Terengganu, mungkin banyak lagi, saya balik hari tu 3-4 bulan lepas, banyak lagi kedai yang tidak boleh pakai e-wallet contohnya. Kan, kena bayar cash. So banyak lagi kerja yang kita kena buat. Seperti mana yang saya sebut tadi, we have to keep educating our people. Pada masa yang sama, saya nak nasihatkan usahawan-usahawan ini supaya berani berubah. Kok mana pun kalau kita kena ubah model bisnes kita ubah. Kalau tidak, maka we become irrelevant. Kita tidak akan lagi irrelevant. Forget about the past lah. Apa yang berlaku tahun lepas tu, kita tak sempat, kita ke belakang ke apa ke, tak apa. But do good today. Because your future will be better. Sekian, terima kasih. Baik, sangat menarik sekali. Jadi seperti yang Datuk katakan tadi, go digital or go home. Jadi kepada usahawan PKS, jangan malu untuk bermula lambat. Masih belum terlambat lagi untuk anda mulakan. Dan kepada usahawan PKS yang mungkin sudah bercongak-congak untuk berkira-kira untuk memulakan perniagaan dengan menggunakan digital ini, MDEC, Celcom, malah pengalaman dari Datuk Ramzi sendiri boleh mencetuskan idea kepada mereka yang berminat dengan pakej-pakej menarik yang disediakan, dapat membantu para usahawan PKS ke laluan ataupun ke sasaran mereka, ya. Jadi Encik Zahil, bercakap mengenai security wise lah, dari segi keselamatan ni, mungkin ada yang ramai yang risau, usahawan PKS ini risau. Jadi bagaimana MDEC boleh meyakinkan mereka dengan pendigitalan dari sudut keselamatan transaksi sendiri, dari sudut trust peniaga kepada pengendali digital? Adakah mungkin ada kes dahulu yang MDEC pernah kendalikan? Macam mana? Jadi kalau kita cakap pasal security ni, it boils down to the risk ataupun risiko perniagaan tu kan. Jadi kalau kita nak tangkap bukal and then kita generalize that kalau kita buat bisnes secara online ni, dia punya risiko lagi tinggi. Tapi cuba saya nak draw your attention to this, ya. Sekiranya kalau you buka physical store sekalipun, you have tendency ataupun you are exposed untuk kedai tu terbakar ke, untuk kena rompak ke, the risk is there kan. So I don't want to be seen as harsh kan, tetapi sekiranya orang tidak faham apa itu digital dan adalah norma manusia, kebiasaan manusia untuk menyangka without actually knowing. So I think that's the reason why we come up with such program, untuk kita rungkaikan apa itu digital, apa kebaikan dia, apa risiko dia. Dan saya tidak nafikan memang ada risiko daripada segi security, dengan kita maybe orang boleh hack kita punya profile ke apa ke kan. Akan tetapi itu adalah asam garam berniaga juga kan. But on top of that, kita ada Akta Perlindungan PDPA kan, yang kita selalu dengar PDPA. And I think Celcom ke telekomunikasi punya syarikat pun dia tidak boleh ambil mudah, ataupun bila dia nak share dia punya data tu with third party, dia tak boleh kan, because kita ada governance, kita ada akta yang govern such regulation. Jadi pandangan saya, it's at the end of the day, let's learn first, understand dulu, belajar dulu, faham dulu, kan. Then baru kita boleh plan what's next kan. Jangan dengar orang cakap oh ini tak bagus. Yang untuk paling mudah sekali vaksin. Right? Sekarang pun kita ada vaksin kan. So you cannot please everyone kan. So kalau untuk kita 50-50 ni tak tahu nak pergi kiri ke kanan, datang jumpa kita. Kan kita guide,
tunjuk macam mana cara. Kita ada grant, kita ada program untuk bantu PKS kita. Terima kasih Datin Sri. Baik, dengan ya terima kasih Cik Zahir. Jadi dengan inisiatif yang ada ni PKS di Malaysia sudah boleh mampu ke depan dengan maybe no one is left behind, dengan usahawan yang berada di luar bandar atau bagi mereka yang berada di luar bandar atau di jaringan yang sukar ditembusi mungkin kerana faktor jarak, geografi dan sebagainya di Sabah dan Sarawak pula. Encik Iskandar, ada tak langkah atau perancangan Celcom untuk membantu mereka? Cik Iskandar? Unmute pula. Okay, terima kasih Datin Sri. Okay. So bila kita sentuh isu law, bukan setakat perancangan, memang pihak Celcom kami dah buat dah. So Celcom bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB mengambil inisiatif mewujudkan satu program yang kami panggil program Desa Mall dalam usaha bantu usahawan luar bandar untuk kita pasarkan produk-produk mereka secara dalam talian. Platform kita panggil e-dagang. So sejak tahun 2017 lagi Datin Sri, kami dah buat dah 2017. Sebelum pandemik lagi kami dah mulakan. Oh, okay. So for your information, sektor mikros terutama sekali sektor mikro, melalui beberapa platform e-dagang, diorang dah start jual barang-barang diorang melalui Lazada, Shopee dan eBay. So that's why diorang ni tak terkesan dengan pandemik ni Datin Seri. Sebab diorang dah 2017. So diorang actually kita akan terkejut diorang dah pasarkan diorang punya keropok-keropok macam apa ni, kan ada yang keropok leko pun dah jual sampai ke Australia. Dia dah start lama dah. So bila pandemik kita start, to them, because dia dah start lama, to them is actually norm. Ada orang kata new norm, tapi untuk sektor-sektor PKS Micro ni yang dah bermula lebih awal, bagi orang bila pandemik ni dia dah norm, dia dah biasa menjual secara dalam. So untuk Tuan Datin Sri dan rakan-rakan panel dan juga kita punya viewer, setakat ini kami telah bantu 3,000 lebih usahawan luar bandar yang sedang mendapat benefit daripada program Desa Mall at KPLB. Melalui program ini, usaha luar bandar hanya perlu memberi perhatian kepada penghasilan produk. Mana dia tak perlukan macam mana saya nak jual produk saya ni, saya nak guna aplikasi apa, dia tak payah fikir. So kami bantu bersama dengan program Desa Mall ni, Celcom bantu. So sektor PKS ni dia fikir apa produk dia nak jual dan macam mana dia nak jual dan apa target market dia. Baik. So dekat sini kami bekerjasama dengan satu juga rakan bersama e-local Sdn Bhd, just untuk pengetahuan, Celcom juga mengendalikan 86 pusat internet community di Sabah, dan also kita pun bekerjasama dengan Planet Mahir, dan kami akan teruskan usaha sama ni sampailah benda ni continuous, the learning continuous. So kita bila kita buat satu program tu, kita bukan kata kita stop kat situ. Betul. So bukan di waktu pandemik saja. Betul. Dia akan berterusan. InsyaAllah dia akan berterusan seraliran dengan keadaan semasa. Baik, Cik Iskandar mungkin boleh kongsikan sikit, ada tak ciri-ciri keselamatan yang Celcom tetapkan bila ramai usahawan PKS ni mula memilih cara ke arah digital, memilih cara pembayaran payment gateway ataupun gerbang pembayaran semakin popular di e-commerce dan sebagainya? Payment gateway ni dia ada dia punya ciri-ciri keselamatan. Tapi dari segi platform telekomunikasi kami memang secure sebab kami digital. So tapi kami ingin menyiasati pelanggan-pelanggan dan pengguna-pengguna di luar itulah. Sometimes bila kita guna kita punya peranti ni untuk membuat pembayaran atau membuat e-dagang, kita ada choice pakai talian mudah alih, insya-Allah secure. Tapi ada juga pengguna yang suka menggunakan wifi.
Because connectivity kita ni meluas kan, kita boleh pakai 4G, and then sometimes kita prefer Wi-Fi. Tapi kalau penggunaan Wi-Fi tu kami sarankan gunakanlah yang bermula dengan HTTPS, S tu security. Jangan gunakan Wi-Fi public, kadang kita tak tahu kan, kita buat pembayaran, kita buat transaksi menggunakan Wi-Fi yang tak secure ni, itu akan mengundang masalah. Bukan kata tak selamat, tapi tak garanti keselamatan. Dengan on top of that, as a added security measure, pihak Celcom juga telah melancarkan satu produk sampingan. Kami panggil CyberGuard. CyberGuard ni CyberGuard ni di mana pengguna akan install the application dalam phone. So dalam dia akan scan lah. Dia akan scan, contoh dia macam tadi saya mention about Wi-Fi. So bila kita Wi-Fi, dia akan bagi, dia akan alert kita whether Wi-Fi hotspot tu selamat atau tak selamat. Okey. Jadi kita telah sampai ke penghujung perbincangan kita pada petang ini ya. Telah hampir mungkin lebih sikit daripada sejam kita telah bersiaran. Jadi ada satu soalan ni mungkin saya bacakan, mungkin sesiapa Cik Iskandar atau Cik Zahir boleh menjawab. Okey, Al-Zahrin alias dia kata, adakah peralihan ke digital memerlukan kos yang besar? Ini kerana ramai usahawan yang khawatir peralihan sebegini memerlukan modal yang besar. Mungkin dia punya concern is modal lah. Mungkin jadi mungkin saya boleh jawab secara ya, boleh. Silakan. Jadi secara ringkasnya, ini adalah stigma-stigma orang rakan-rakan PKS kita, dan kebanyakannya majoriti ada stigma yang kata digital ni susah, digital ni mahal. Tapi saya dengan senang hatinya menyangkallah dakwaan ataupun berkaitan yang mahal dan payah ni. Sebab itu, even if kalau the solution untuk kita adopt digital itu mahal, kita ada bantuan-bantuan grant daripada MDEC dan agensi-agensi lain. Jadi but as a start, untuk permulaan langkah pertama, ianya tidak mahal. Right, sekiranya Facebook tak mahal, Instagram tak mahal, most of them are free. Google Ads minimal cost, kan? Jadi saya tidak bersependapat lah dengan dakwaan yang mengatakan digital itu mahal, kan? Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, ialah datang ke kita punya program, belajar, faham, dan mungkin daripada situ kita akan mendapat pencerahan yang lebih khusus lah. Terima kasih Datin Sri. Baik, mungkin ada sedikit kesimpulan lah secara ringkasnya. Mungkin Datuk mulakan dahulu. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Datin Sri. Secara ringkasnya saya boleh katakan bahawa dalam dunia perniagaan sekarang ni, we cannot afford to go alone. Kita tak boleh berjalan bersendirian. Sebab itu walaupun kita susah ke, tak ada modal ke, persepsi-persepsi negatif yang lain, mahal ke apa ke, ada sebenarnya bantuan-bantuan rakan-rakan yang boleh membantu kita, menolong kita. Kerana itu adanya Celcom, kerana itu adanya MDEC, kerana itu ada rakan-rakan yang lain pun. Saya bila nak buat delivery ghost kitchen ni pun memerlukan modal yang besar. Tapi alhamdulillah ada crowdfunding, ada P2P. Bukan setakat kita hanya perlu pergi ke bank menggunakan fasiliti instrumen konvensional. Tetapi ada dah instrumen-instrumen baru di bawah Securities Commission seperti crowdfunding dan P2P. Kalau idea kita bagus, kalau apa yang kita nak buat itu bagus, insya-Allah orang akan tolong kita, Allah SWT akan tolong kita. Terima kasih. Ya, insya-Allah. Cik Iskandar, mungkin ada sedikit kesimpulan untuk perbincangan kita pada petang ni. Okay, terima kasih Datin. Terima kasih Datin Sri. Saya suka petik soalan tadi kan. Dia takut, dia tanya, modal tu besar ke? Tak besar. Tak besar. Contohnya kalau boleh lawat sawangan business@celcom.com.my. Contoh dia buat mesin kira tu kos dia RM1 sehari. Tak besar. And then kita sekarang ni Microsoft 365 50 sen sehari. Tak besar. Tapi yang besar ialah memulakan langkah pertama tu. So daripada mula perbincangan sampailah sekarang ni, saya
saya nak urge, saya nak bukan nak kata paksa, tapi saya nak sektor-sektor PKS yang masih belum lagi memulakan digital journey mereka, bermulalah sekarang. Ada banyak kemudahan yang diberikan daripada kerajaan. Pihak kami sendiri bagi 3 bulan percuma untuk bulan pertama. Dan kami juga memberi pertolongan untuk PKS memohon geran penjana di mana mereka boleh dapat bantuan sebanyak 30% ataupun RM3,000. So, modal start tak besar. Bantuan kerajaan, bantuan daripada sektor swasta pun ada. So, tapi yang lebih penting berani untuk mula transform digital ke arah digital. Terima kasih Datin Seri. Baik, Cik Zahir ada apa-apa nak tambah atau sedikit kesimpulan sebelum saya menutup perbincangan? Payah sikit lah kalau bila dah ada 2 hero kat depan saya dah samurai semua ni kan. Tapi saya punya point atau saya nak tutup perbincangan ini dengan jangan takut. Itu yang paling penting kan. Jangan takut untuk mencuba. Datang dulu, belajar dulu, faham dulu. Dan kita boleh bimbing dan sama-sama bergerak ke arah digitalisasi, bukan kepada bisnes saja, tapi kalau mandat MTech adalah negara secara menyeluruh. Jadi without this little components kan, kita tak boleh nak merubah atau merubah kita punya negara ke arah digital yang lebih bagus. Terima kasih Datin Sri. Baik, terima kasih. Jadi tidak kenal erti mengalah, harus jalan terus kerana banyak lagi peluang-peluang yang perlu digarap oleh PKS, usahawan PKS ini. Saya ingin memetik kata-kata jutawan Amazon Jeff Bezos untuk melakukan sesuatu yang baru. Kita perlu berdegil dan fokus sehingga pada satu tahap orang akan berkata ia tidak masuk akal. Jadi makanya tidak rugi untuk mengetahui sesuatu yang baru seperti yang dikongsikan oleh para panelis kita tadi. Jadi usahawan PKS perlu mengambil langkah pertama, kemudian mendapatkan bantuan seperti yang dikongsikan tadi ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua panelis kita pada petang ini, Encik Zahir Zulslaini, Encik Iskandar Zulkarnain Abdul Razak dan juga Dato' Dr. Ahmad Ramzi Muhammad Zubir. Terima kasih kerana bersama Forum Perniagaan BH ini. Jadi jangan lupa besok kita ada teruskan lagi temujanji kita pada esok 15 Oktober dalam siri kedua Forum Perniagaan PKS BH 2021 ini, dan sehingga bertemu lagi esok insya-Allah. Saya Fazliah Hani Harun. Assalamualaikum.